Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan cikgu pada kali ini untuk projek A Matematik SPM. Dan dalam video kali ini kita akan lihat tajuk sukatan serakan, iaitu untuk bab 7 Matematik tingkatan 5 bagi data terkumpul dan bab 8 tingkatan 4 untuk data tak terkumpul. Okey, di sini ada nota untuk sukatan serakan melibatkan data terkumpul dan juga sukatan serakan yang melibatkan data tak terkumpul. Jadi sebelum kamu menjawab soalan, bolehlah lihat dahulu nota-nota yang telah cikgu sertakan bersama ni. Kita mulakan soalan pertama dengan soalan percubaan negeri Terengganu, iaitu soalan 13. Jadual 1.1 menunjukkan taburan kekerapan masa dalam minit bagi 90 orang peserta dalam suatu pertandingan merentas desa. Okey, dia bagi maklumat masa dan juga kekerapan. Dan ini adalah data terkumpul lah sebab dalam selang kelas. Okey, soalan yang pertama, berdasarkan jadual 1.1, lengkapkan jadual 1.2 di ruangan jawapan. Okey, yang ni dia dah bagi jadual, ada maklumat sempadan atas dan juga kekerapan longgokan. Jadi yang ni kita hanya perlu lengkapkan. Okey, yang pertama ialah sempadan atas. Macam mana kita nak dapatkan sempadan atas? Kamu ambil untuk kelas pertama, had atas tambah dengan had bawah kelas kedua. Okey, tambah dan kita bahagi 2. Kamu akan dapat di sini 49.5. Sama juga dengan sempadan atas yang seterusnya. Kamu ambil had atas tambah had bawah. Kamu bahagi dengan 2. Jadi yang ni akan dapat 54.5. Begitulah yang seterusnya. Yang ni akan dapat 59.5. Yang ni 64.5. Okey, 69.5. 74.5. 79.5 dan akhir sekali 84.5. Okey, jadi untuk sempadan atas, had atas kelas kelas tersebutlah tambah dengan had bawah kelas selepas bahagi 2. Untuk kekerapan longgokan pula, kita akan lihat kepada kekerapan yang diberi. Kekerapan yang pertama akan jadi samalah. Okey, kekerapan longgokan yang pertama dia akan jadi sama, iaitu yang pertama sifar lah. Yang kedua dia akan tambah dengan antara kekerapan pertama dengan kekerapan kedua, iaitu kita akan dapat sifar tambah 5, kita dapat 5. Okey, seterusnya 5 ni. Okey, 5 ni kita akan tambah dengan 14. Okey, cikgu tulis macam ni. Sifar tambah 5, kita akan dapat 5. Okey, 5 kita tambah dengan 14. Kita akan dapat 19. Okey, 19 tambah 19, kita akan dapat 38. 38 kita tambah dengan kekerapan 23. Kita akan dapat 61. Okey, 61 tambah dengan 16, dapat 77. 77 tambah dengan 9, kita akan dapat 86. Okey, dan akhir sekali 86, kita tambah dengan 4, kita akan dapat 90. Dan yang ni kalau kamu nak semak, kekerapan terakhir, okey, kekerapan longgokan terakhir mesti sama dengan bilangan peserta yang telah dinyatakan, iaitu 90 orang. Seterusnya untuk soalan B. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 minit pada paksi mengufuk. Okey, yang ni 2 cm kepada 5 minit pada paksi mengufuk. Paksi mengufuk ialah paksi X dan 2 cm kepada 10 peserta pada paksi mencancang, iaitu paksi Y. Lukiskan satu ogif bagi data tersebut. Okey, bila soalan minta kita buat ogif, kamu kena ingat untuk ogif, paksi X-nya menggunakan sempadan atas dan paksi Y-nya menggunakan
kekerapan longgokan. Okey, dan semuanya kita dah lengkapkan dalam jadual yang soalan A lah. Okey, kita dah lengkapkan. Jadi kita perlu guna sahaja. Okey, sekarang kita akan buat paksi X. Okey, mewakili sempadan atas, dan juga paksi Y mewakili kekerapan longgokan. Okey. Sekarang kita perlu ikut skala sebab dia bagi skala, jadi kita kena ikut skala yang diberi. Okey, kita lihat dahulu untuk paksi X, paksi mengufuk 2 cm kepada 5 minit. Okey, 2 kepada 5. Okey, jadi yang ni sebenarnya adalah 2 cm lah. Okey, dari sini ke sini 2 cm. Jadi kita kena buat dalam gandaan 5. Tetapi kena ingat dia melibatkan sempadan atas. Jadi kamu boleh guna sempadan atas yang pertama lah. Okey, iaitu 49.5. Jadi yang ni kita mula dengan 49.5. Okey, kita ikut sahaja sempadan atas yang dah ada. 54.5, 59.5, 64.5, 69.5, 74.5, 79.5 dan akhir sekali 84.5. Okey, dan untuk paksi Y 2 cm kepada 10, jadi kita akan mula dengan 10, 20, 30, 40, okey, 50, 60, 70, 80, 90. Okey, kita yang tertinggi ialah 90. Okey, yang ni boleh label lah. Kekerapan longgokan. Okey, sekarang kita akan plotkan titiknya bermula daripada yang pertama. Okey, kita plotkan titiknya. Yang pertama adalah 49.5. Kekerapan dia sifar. Okey, yang kedua 54.5. Kekerapan longgokannya adalah 5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 59.5, 19. Okey, 19. Oleh kerana yang ni 2 cm 2 cm, yang ni adalah 2 cm kepada 10, maksudnya satu petak kecil ni mewakili 1 lah. Jadi 2 untuk 19 tadi, satu petak bawah daripada 20. Okey, yang ni kamu kena kira petak lah. Okey, seterusnya untuk 64.5, 38. Okey, 38. 69.5, 61. Okey, 61. Okey, boleh lihat satu persatu Boleh lihat satu persatu titik yang cikgu tanda. Okey, seterusnya untuk 74.5, 77. Okey. Tadi 61. Okey, 61 tadi di sini. 77. Okey, 77. Seterusnya 79.5, 86. Okey, 81, 82, 83, 84, 85, 86 dan akhir sekali 84.5 ialah 90. Okey, kita dah tandakan semua titik. Jadi kita cuba sambung untuk membentuk lengkung yang licin lah. Yang ni tak perlu pakai pembaris Pastikan kita sambung dan melalui semua titik yang telah kita tanda tadi. Okey. Okey, jadi kita dah siap lukis ogive untuk soalan B. Okey, seterusnya kita akan lihat soalan C. Menggunakan ogive di 13B, cari julat antara kuartil. Okey, yang ni pun kamu perlu ingat, julat antara kuartil maksudnya kita perlu cari, yang pertama kita perlu cari kuartil 3 dan juga kuartil 1. Okey, kuartil ketiga ialah 3/4 daripada
Okey, 3/4 daripada data iaitu 3/4 daripada 90 iaitu kita akan dapat 67.5. Dan untuk Q1, 1/4 daripada 90 iaitu kita akan dapat 22.5. Okey. Yang ni belum dapat nilai dia Yang ni belum dapat nilai dia. Yang ni kita akan lukis, tandakan garis putus-putus daripada menggunakan OGIF kita untuk kita dapatkan nilai yang sebenar lah. Jadi kita cuba buat kuartil pertama dahulu. Cikgu guna garis putus-putus. Okey, untuk kuartil pertama 22.5. Okey, 21, 22. 22.5 kamu bawa kepada graf. Okey, bawa kepada graf sehingga bertemu graf. Kamu bawa pula ke nilai yang di bawah ni lah untuk kita baca kuartilnya. Okey, kuartil yang pertama lah. Okey, yang ni pula kita perlu baca, kita tahu tadi 2 cm kepada 5. Okey, bila 2 cm kepada 5, maksudnya di sini, okey, bila 2 cm kepada 5, kita boleh lihat di sini, satu petak ni mewakili 0.5. Okey, 1 cm mewakili, bukan 1 cm, 1 unit mewakili 0.5. Jadi kalau 2 maksudnya mewakili 1. Jadi lebih kurang lah yang kita dapat untuk Q1 ni ialah 59.5, maksudnya 60.5. Okey, jadi cikgu tanda 60.5 untuk kuartil 1. Okey, kuartil 1 60.5. Dan kita lihat untuk kuartil 3. Okey, kuartil 3 kita akan tanda dekat 67.5. Okey, 67. Okey, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Okey, 67.5. Bawa kepada graf. Okey, dan kita akan baca nilainya ke bawah lah. Okey, nilainya ke bawah sama macam tadi juga. Okey, cikgu cuba perbesarkan. Okey, kita akan lihat nilainya di situ. 2 petak mewakili 1. Jadi 69.5, 70.5. Lebih kurang kita dapat 71.5 untuk kuartil ketiga. Okey, jadi 71.5. Okey, jadi cikgu tulis di sini 71.5 untuk kuartil 3. Kuartil 1 tadi 60.5. Jadi kita nak julat antara kuartil, maksudnya Q3 kita perlu tolak dengan Q1. Jadi kita akan tolak 71.5. Kita tolak dengan 60.5. Kita akan dapat jawapan dia 11. Okey, jadi jawapan ni biasanya dia akan ada plus minus 0.5 lah. Jadi kalau graf kita okey, kita sambung dengan lengkung yang licin, biasanya kita akan dapat jawapan antara julat yang diberilah. Okey, selesai untuk soalan pertama, julat antara kuartil. Kita lihat pula soalan yang kedua, persentil ke-35. Okey, persentil ke-35 ni maksudnya, persen maksudnya per 100. Jadi, kamu kira 35 per 100, darabkan dengan semua kekerapan yang kita ada tadi, iaitu 90. Okey, kalau kita kira, kita dapat 31.5. Okey, kita dapat 31.5. Daripada sini, kita bawa graf kita sama macam tadi. Okey, yang ni ialah kekerapan longgokan. Maksudnya daripada sini 30, 31, 31.5. Kamu bawa kepada graf. Okey. Tempat persilangan ni bawa ke bawah ni. Okey, kita tengok nilainya berapa. Kita cuba perbesarkan. Okey, kita lihat berapa yang hijau tu. Okey, yang ni 59.5, 60.5, 61.5, 62.5 lah cikgu dapat di sini. Jadi, daripada graf kita tulis jawapannya, kita dapat 62.5. Okey.
Jadi ini adalah contoh soalan yang pertama lah untuk tajuk sukatan serakan. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua, soalan percubaan Perak. Okey, soalan 16D. Nufail dan Saif merupakan antara dua atlet terbaik yang berjaya mendapat catatan masa terbaik. Mereka telah dipilih untuk mewakili negeri dalam kejohanan peringkat kebangsaan. Untuk mewakili negeri, mereka dikendaki menjalani latihan pusat untuk acara 200 meter. Okey, dan jadual ni menunjukkan catatan masa dalam saat bagi 5 percubaan semasa latihan pusat tersebut. Okey, diberi min bagi catatan masa larian Nufail ialah 29.16, manakala min bagi catatan masa Saif pula ialah 29.62. Hitung sisihan piawai bagi larian Nufail dan Saif. Okey, jadi ni adalah data tak terkumpul. Jadi kita akan menggunakan formula untuk kita mencari sisihan piawai. Okey. Jadi formula untuk mencari sisihan piawai, yang ni kamu boleh lihat pada helaian rumus lah. Okey, sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2. Okey, jumlahkan X kuasa 2 per dengan N tolak dengan X bar kuasa 2. Dan X bar ni ialah min Jadi X ni apa? X ni ialah data. Jadi yang ni adalah X lah. Okey, yang ni semua ni adalah X. Ni adalah X dan N tu ialah bilangan kali cubaan, iaitu ada 5 bagi setiap orang lah, Nufail dan Saif. Jadi cikgu akan tunjukkan dahulu untuk sisihan piawai Nufail. Okey, sisihan piawai Nufail dahulu. Okey, sekarang ni telah diberi bahawa min. X bar ni adalah min X bar adalah min. Jadi min untuk Nufail diberi 29.16. Yang tu kita boleh guna sajalah. Okey, kita masukkan dalam rumus maklumat tentang Nufail. Okey. Jadi X kuasa 2 25.2 kuasa 2 tambah 29.3 kuasa 2 tambah 30.1 kuasa 2 tambah 29.4 kuasa 2. Okey, tambah lagi dengan 31.8 kuasa 2. Okey, yang ni adalah jumlah X. Okey, X dia ni semua kita kuasa 2 kan. Kita bahagikan dengan N. Okey, N adalah bilangan semua, iaitu 5. Okey, iaitu 5. Kita tolakkan dengan X bar, minnya. Jadi 29.16 kuasa 2. Okey, jadi yang ni kita masukkan dan kamu guna kalkulator lah untuk kira. Kamu akan dapat jawapan 2.17 untuk Nufail. Okey, jadi cara yang sama kita guna untuk Saif. Okey. Saif pula diberi minnya ialah, okey, min Saif ialah 29.62. Jadi kita kira pula untuk sisihan piawai Saif. Okey, menggunakan rumus yang samalah. Okey, menggunakan rumus yang sama. X kuasa 2. Okey, 29.1 kuasa 2 kita tambah dengan 28.5 kuasa 2. Okey, tambah lagi dengan 28.8 kuasa 2 tambah 30.5 kuasa 2. Okey, kita tambah yang terakhir 31.2 kuasa 2. Okey, ni adalah hasil tambah X kuasa 2. Okey, lepas tu kita bahagikan dengan N. N-nya sama 5. Kita tolakkan dengan min-nya. Okey, min-nya 29.62 kuasa 2. Okey, yang ni kamu boleh direct guna kalkulator setelah kamu masukkan dalam rumus. Dan kita akan dapat 1.05 untuk Saif. Soalan seterusnya. Tentukan peserta yang lebih layak untuk mewakili negeri ke peringkat kebangsaan bagi acara 200 meter tersebut. Beri justifikasi. Okey, justifikasi ni sebab lah.
Okey, jadi daripada sini kita akan lihat untuk membandingkan dua data, kita akan guna sisihan piawai. Dan sisihan piawai kita dapati antara Nufail 2.17 dengan Saif 1.05. Jadi sekarang ni kita akan lihat sisihan piawai yang lebih rendah. Okey, jadi jawapannya ialah Saif lebih layak. Okey, Saif lebih layak kerana apa? Kerana sisihan piawai yang lebih kecil. Okey, sisihan piawai lebih rendah menunjukkan catatan masa lah. Catatan masa lebih konsisten. Okey. Jadi ingat bila kita nak bandingkan antara dua data, yang mana lebih baik, kita akan lihat kepada sisihan piawai yang lebih rendah menunjukkan data lebih konsisten. Okey, boleh faham soalan yang kedua? Kita lihat soalan seterusnya iaitu soalan SMKA SABK soalan 15. Okey, jadual 3 menunjukkan masa yang diluangkan dalam jam untuk mengulang kaji dalam seminggu oleh 32 orang murid. Okey, yang ni ada masa dia. Dan yang ni adalah data dalam jadual, data tak terkumpul tapi dalam jadual. Jadi sekarang kita akan selesaikan julat antara kuartil dan sisihan piawai. Okey, 3 dia nak di sini. Jadi di sini kita akan lihat julat dahulu. Okey, untuk data tak terkumpul, julat ialah cerapan yang tertinggi. Kita akan tolak dengan cerapan terendah. Okey, data ni cerapan tertinggi merujuk kepada maklumat lah. Yang ni adalah X. Okey, ni adalah datanya tentang masa. Dan bilangan murid akan merujuk kepada F. Okey, frekuensi merujuk kepada kekerapan. Jadi di sini cerapan tertinggi adalah yang paling besar iaitu 10. Kita tolak dengan yang terendah iaitu 1. Jadi jawapannya ialah 9. Okey, yang pertama ni yang pertama julat. Julat antara kuartil pula. Okey, julat antara kuartil maksudnya kita kena cari Q3, okey, Q3 tolak Q1. Okey, kita nak kira Q3, Q1, ada cara mudah untuk data tak terkumpul dalam jadual. Okey, kita kira Q3 dahulu. 3/4 daripada jumlah data semua kita ada 32. Okey, 32 kita ada. Jadi, 3/4 daripada 32 iaitu kita dapat data ke-24. Okey, kamu kira ni lah. 4/1, 4/8, 8/3 dapat data ke-24. Dekat mana data ke-24? Okey, pada jadual ni, mula dengan sifar. Sifar tambah 2, 2. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 6, 13. 13 tambah 9, 22. 22 tambah 6, 28. Tambah 2, 30, tambah 1, tambah 1 lagi. Jadi, kita lihat di sini, senang bila kamu buat macam ni. Bila nak lihat data ke-24, kita lihat data ke-22 dan 28. Okey, kamu lihat di sini, data ke-24 berada di antara data 22 hingga 28. Jadi, nombornya adalah 5. Jadi, di sini, datanya ialah 5. Untuk Q3 pula, sama juga caranya, cuma untuk Q3 ialah 1/4 daripada 32. Okey, bila kita kira, maksudnya kita akan lihat data ke-8. Okey, kita lihat dalam jadual. Okey, kita boleh lihat dalam jadual, data ke-8 berada di antara 7 dengan 13. Jadi, jawapannya ialah 3 lah. Okey. Kita akan lihat data yang bahagian atas. Okey, 3 dengan 5. Jadi, untuk kuartil julat antara kuartil, jawapannya ialah 5 tolak 3 iaitu kita dapat 2. Okey, boleh faham? Seterusnya kita akan lihat sisihan piawai. Okey, sisihan piawai, sebelum ni kita dah ada sisihan piawai.
kamu rujuk kepada rumus yang ada pada senarai rumus untuk sisihan piawai. Rumusnya yang ni kita akan guna fx kuasa 2. Sebab apa? Sebab dalam jadual kita akan ada kekerapan dengan x datanya. Kita akan ambil rumus yang ada fx. Okey, bahagi dengan jumlah f, kita akan tolak dengan x bar kuasa 2. Dan di sini x bar kuasa 2 tu, x bar tu sebenarnya min. Dan rumus bagi min ialah jumlah f darab x, kita akan bahagi dengan jumlah f. Okey, f frekuensi lah. Okey, jadi kita kira min dahulu. Okey, kita kira min dahulu, iaitu x bar. Kita perlu tambahkan semua hasil darab fx. Okey, jadi cikgu tulis kat bawah ni lah. Okey, f-nya adalah yang bawah ni. Jadi 2 darab 1 tambah 5 darab 2 tambah 6 darab 3. Okey, F yang bawah tambah 9 darab 4 tambah 6 darab 5 tambah 2 darab 6. Okey, tambah 1 darab 7 tambah 1 darab 10. Okey, yang ni semua kita akan bahagikan dengan jumlah F. Okey, dan jumlah F ni kita memang dah ada 32. Okey, bila kamu bahagi, kamu akan dapat, sepatutnya kamu akan dapat 3.78. Okey, untuk min. Barulah kita boleh kira sisihan piawai. Okey, sisihan piawai masukkan dalam rumus. Okey, punca kuasa 2. Okey, punca kuasa 2. Okey, yang ni panjang lah. Okey, kamu kena berhati-hatilah dengan tulisan nak darab tu. Sebab bila banyak nombor ni, bimbang berlaku kesilapan lah ataupun kecuaian. Okey, kita lihat kat sini. Rumus dia tadi, hasil darab F. Okey, F. Ingat F. Yang atas mesti kuasa 2. Fx kuasa 2. Okey, jadi 2. 1 kuasa 2. Okey, tambah 5. 2 kuasa 2. Tambah 6. 3 kuasa 2. Tambah. Okey, 9. 4 kuasa 2. Tambah 6. 5 kuasa 2. Tambah 2. 6 kuasa 2 tambah 1, 7 kuasa 2. Okey, tambah yang terakhir 1, 10 kuasa 2. Okey, lepas tu kita kena bahagi dengan, okey, bahagi dengan jumlah F lah. Jumlah F kita ialah 32 dan jangan lupa tolak, okey. Tolak dengan min kita tadi. 3.78 kuasa 2. Okey, jadi yang ni kamu dah dapat 2 markah untuk kamu isi dalam rumus dan kiralah jawapannya dapat 1.79. Okey, boleh? Soalan B, nyatakan sukatan serakan yang mana lebih sesuai digunakan untuk memberikan satu gambaran lebih jelas. Okey, sekarang kita lihat data ni ada satu je. Okey, kalau kita banding dua data, kita akan guna sisihan piawai. Tapi yang ni dia ada satu je. Satu je data. Bila melibatkan satu data, biasanya sukatan serakan yang kita guna ialah julat antara kuartil. Okey, kalau satu data, biasa kita akan guna julat antara kuartil. Kalau dua data, barulah kita guna sisihan piawai. Okey, kita cuba sambung. Okey. Jadi kita dah sambung, kita akan selesai untuk soalan lukis Ogif. Kita lihat pula soalan B. Tentukan kuartil pertama
median dan kuartil ketiga daripada ogive tersebut. Seterusnya, wakilkan data tersebut dalam satu blok kotak. Okey, blok kotak kita akan buat di sinilah. Okey, blok kotak kita akan buat di sini. Jadi, kuartil pertama dahulu kuartil pertama, kuartil 1 ialah 1/4 daripada jumlah kekerapan iaitu 100. Kita akan dapat 25. Jadi 25 ni daripada graf kita akan buat garis putus-putus. Okey, 25. 2, 23, 24, 25. Okey, garis putus-putus. Daripada sini, menyentuh graf, kita akan bawa ke bawah. Okey, jadi yang ni kita akan dapat Q1. Okey, Q1. Macam mana kita nak baca Q1? Okey, sekarang ni kamu perlu tahu bahawa 2 cm kepada 3 dan 2 cm ni ada 10 petak. Okey, 10 petak maksudnya 3 tu kita akan bahagi 10. Maksudnya setiap satu kotak untuk paksi X tu mewakili 0.3. Okey, mewakili 0.3. Jadi kita lihat di sini dia bermula dengan 2.5. Okey, cikgu besarkan sikit. Okey, dia bermula dengan 2.5. Okey, 1, okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 8. Maksudnya, dia mula dengan 2.5, dia akan tambah dengan 8 kotak kecil, di mana satu kotak kecil 0.3. Jadi, 8 darab 0.3. Kita akan dapat nilai untuk kuartil pertama ialah 4.9. Okey, boleh faham ya? Sebabnya apa tadi? Sebab 2 cm kepada 3 yang ini. Jadi satu petak kecil bahagian X mewakili 0.3. Jadi daripada 2.5 ni ada 8 petak kecil untuk sampai ke kuartil 1. Jadi 8 ni cikgu darabkan dengan 0.3 lah. Jadi kita dapat nilai kuartil 1 4.9. Jadi sekarang kita buat pula nilai yang kedua. Median. Okey, median 1/2. 1/2 daripada 100. Kita akan dapat 50. Okey, kita akan dapat 50. Jadi kita akan sambung. Buat garis putus-putus daripada 50. Okey, kita sambung di situ. Kita nak tengok dia ke bawah. Okey, kita lihat ke bawah. Okey, lebih kurang lah. Kalau graf kita lengkungnya tidak terbentuk dengan elok, mungkin mempengaruhi lah nilai yang kita dapat. Okey, jadi yang sini kita dapat nilai awal ialah 5.5. Okey, kita kira ada berapa petak, kita akan darabkan dengan 0.3. Okey, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7. 7 ke 6. Okey, lebih kurang lah. Cikgu ambil 6. Okey, 5.5. 5.5 kita tambah dengan 1.8. Okey, lebih kurang kita dapat 7.3. Okey, bergantung pada lengkuk kita lah. Kalau lengkuk kita agak lari, mungkin nilainya agak berubah lah. Okey, dan yang ketiga, kita akan cari kuartil ketiga. Okey, Q3. Sama dengan 3/4 daripada 100, iaitu 75. Okey, daripada graf 75. Okey, buat garis putus-putus, bawa pada graf. Okey, buat turun ke bawah. Okey, kita bawa turun ke bawah sikit. Okey, kita lihat berapa jawapan yang kita dapat. 8.5. Okey, bermula dengan 8.5. Kita tambah dengan berapa petak darab dengan 0.3. Okey, 1,
2, 3, 4, 5. Okey, 5. Jadi 8.5 tambah 1.5 kita akan dapat 10. Okey, 10 untuk kuartil 3, median 7.3, kuartil 1 4.9. Jadi daripada sini kita akan bina pula plot kotak. Plot kotak dia kena ada 5 nilai. Apa nilai yang pertama? Nilai pertama ialah kena ada nilai minimum. Okey, nilai minimum kamu boleh rujuk pada graf lah untuk paksi X kita sifar. Okey, nilai yang kedua yang kita kena ada Q1. Okey, nilai yang ketiga ialah median. Nilai yang keempat ialah kuartil 3. Dan nilai yang kelima ialah nilai maksimum. Okey, iaitu sempadan atas yang terakhir lah, iaitu 17.5. Daripada 5 nilai ni kita akan bina plot kotak. Okey, skalanya kita akan ikut sahaja pada graf yang kita dah lukis. Okey, graf OGIF kita. Okey, cikgu buat warna hitam Okey, kita lukis. Skala dia kita ikut skala yang ada pada graf kita. Sama sahaja, kita akan mula dengan sifar. Okey, mula dengan sifar. 2.5, 5.5, 8.5, 11.5, 14.5 dan akhir sekali 17.5. Okey, seterusnya kita akan plot titik tersebut. Okey, plot titik tersebut kita akan mula dengan nilai minimum lah. Sifar. Okey, 4.9. Okey, 4.9. Kita akan lihat sama je kedudukan dia. Okey, 4.9. Seterusnya 6 petak selepas 5.5 Okey, 6 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, di sini ialah 7.3. Dan untuk Q3 ialah 10, iaitu 5 petak selepas 8.5. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Dan nilai yang terakhir adalah nilai maksimum lah. Okey, nilai maksimum dia 17. Seterusnya kita akan sambung. Okey, daripada yang pertama, sambung yang kedua. Okey, yang ni sambung yang ni. Yang tengah dia jadikan kotak. Okey, yang tengah dia jadikan kotak. Okey, jadikan kotak di sini. Okey, dan satu lagi yang sini. Okey, kita sambung. Dan kita telah membentuk satu plot kotak lah berdasarkan daripada maklumat yang kita dapat daripada OGIF. Jadi cikgu harap untuk tajuk sukatan serakan sedikit sebanyak cikgu dapat membantu kamulah untuk menjawab soalan.